Kalau tak percaya boleh buka ni Al-A'raf ayat 27, Tafsir Al-Alusi. Kenapa dia dah macam bercanggah dengan ayat? Okey. Kemudian walaupun setan ni tak nampak dilihat, tapi setan ni ada dua jenis. Dan kita kata setan yang pertama tu syaitan manusia. Dan cara kita nak berhadapan menghindari kejahatan syaitan manusia yang kita jumpa setiap hari, satu kuliah, satu kelas, satu kampung, satu bilik, perangai ni buruk, cuci tebu kita, umpat kita, ambil barang kita, sebagainya lah. Cara dia dengan akhlak mulia ada, nanti saya tunjuk ayat. Tapi kalau kita menghadapi syaitan jin yang tak dapat dilihat, tak ada cara lain. Kita perlu memohon perlindungan daripada zat yang juga tak dapat dilihat Allah. Ini dari dia. Maka kata wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tak sama kesan dan hukum perbuatan baik dan perbuatan jahat. Idfa' billati hi ahsan. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Kalau kita buat macam tu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bila kau buat macam tu, orang yang ada permusuhan dengan kamu serta-merta akan jadi sahabat kalian. Ini memang dah proven, terbukti. Banyak kisah-kisah nak ceritakan. Lu gaduh, orang tu cerita tak elok kan, tapi kita ni akhlak baik. Baik, balas baik, balas baik, balas baik. Lama-lama dia jadi malu. Dia kata aku ni tak patut. Dia tu baik main dengan aku, tapi aku apa? Dia buat jahat ke dia. Lama kan dia akan jadi malu, dia akan defend kita habis-habisan. Itu ubat untuk menghindarkan kejahatan setan manusia. Macam contoh siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan, Ikrimah, semua bapa kafir ya. Tapi kerana sikap pemaaf Nabi masa pembukaan kota Mekah, Nabi berdiri dekat Kaabah. Ini adalah dalail nubuwah yang baik. Lepas tu Nabi kata, macam mana kamu rasa? Aku akan buat kepada kamu hari ni. Wahai Quraisy, dia tu kata, kamu ni anak orang baik, terserah pada kamu. Nabi kata, aku tidak akan katakan kepada kamu pada hari ini kecuali seperti mana kata Yusuf kepada adik-beradik dia ketika jumpa balik. Dia kata, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kamu pada hari ini, Allah ampun dosa. Nabi maafkan semua sekali. Jadi Nabi maafkan itu kemuncak akhlak yang baik. Dia pun macam terharu masuk Islam. Perang berikutnya selepas pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, perang Hunain. Nabi pergi ke Mekah 10,000, kemudian selepas jatuhnya Mekah ke tangan Islam, nak pergi ke Hunain, dia jadi 12,000. 2,000 yang daripada Mekah. Itu kita kata sihir. Kita nak sihir orang yang buat jahat kepada kita, cara dia kita buat baik. Balas baik, balas baik. Tapi benda susah. Memang susah. Perlu kemujahadat yang Allah kata. Wa ma yalqaha illa alladhina sabar. Itu kita kata cara nak hindarkan kejahatan setan manusia yang boleh disentuh. Tapi kalau setan jin, itu ayat berikutnya. Wa imma yanzaghannaka, jika engkau dihasut oleh suatu hasutan kepada syaitan, minta perlindungan dengan Allah. Tak ada cara lain. Tak boleh kita kata saya kuat, saya akan berhadapan dengan setan dengan kekuatan saya. Tak boleh. Jadi okey. Iblis sebenarnya cerita sejarah awal. Ni mungkin ramai yang tak tahu. Bila cek Sahih Muslim ada ni. Iblis sebenarnya buat kajian tentang Nabi Adam. Bila Adam nak cipta tu, Allah Ta'ala tinggalkan untuk satu tempoh, mungkin nak tinggalkan Adam tu supaya kita kata rangkuman tanah-tanah yang berbagai tu sempurna. Dia buat research. Ketika bila Allah membentuk mencipta Adam dalam syurga, Allah pun tinggal untuk satu tempoh masa yang dia kehendaki. Tak tahu Lepas tu Iblis pun duduk keliling, dia tawaf, dia perhati apa benda ni dia kata. Lepas tu bila Iblis tengok, falamma ra'ahu ajwaf, ada macam berongga dalam. Ni pun nak kena cek balik Dia cek ni dalam syarah Muslim pun tak ada penjelasan itu. Lepas tu setan berkata, arafa, tahu annahu Allah telah mencipta khalqan, sejenis makhluk la yatamalak, yang tak dapat menguasai diri. Kalau marah, hilang kawalan. Kalau bernafsu, hilang kawalan. Jadi dia tahu dah ini kelebihan Adam. Okey. Pusat pemerintahan Iblis. Iblis duduk di mana sebenarnya? Sekarang ada macam-macam teori.
Muhammad Isa Daud dalam buku dia Hiwar Sahafi Ma'al Jinnil Muslim, dia kata duduk di segitiga bermuda. Betul saya gambar ni. Itu gambar apa tu? Gambar laut tu. Sebenarnya logik juga cerita tu. Pasal Nabi sebut hadis ni. Nabi kata inna arsya iblis, arash singgah sana pusat pemerintahan iblis duduknya alal bahri, berada di lautan. Watafaya ba'athu sarayahu, dia pun hantar pasukan tentera dia. Sariyah ni kalau ikut apa beza dengan apa? Jaish. Kalau jaish ni Nabi ikut sekali. Kalau sariyah ni misi ketenteraan Nabi tak ikut sekali. Jadi sarayah masuk iblis tak pergi. Dia duduk di tempat tu, dia monitor semua sekali. Okey. Fayaftinun an-nasa fa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnah. Lagi jahat, lagi banyak report dibagi, apa kamu buat, aku dah ceraikan pasangan artis itu. Oi, dapat pangkat. Apa sekarang pangkat? Pangkat sekarang Datuk. Okey, sekarang naik Tan Sri itu lagi. Itu iblis. Sebab tu memang singgasana di atas air. Di mana singgasana tu Allah Alam. Tapi Muhammad Isa Daud tu bila dia interview jin Islam tu dalam buku dia, dia kata jin Islam tu kata adalah di satu tempat tu. Lepas tu Isa Daud pun bagi tahu. Aku tahu dia kata di mana, di Bermuda Triangle, segitiga Bermuda di Amerika Syarikat. Lepas tu dia kata jin Islam tu macam terlihat di mata takut. Allah Alam. Ayat ni, apa hadis ni dia dua. Satu hadis Ibnu Sayyad ni Yahudi. Dan kalau dalam hadis lainnya Ibnu Sayyad tu ataupun Ibnu Sa'id, dia disebut sebagai Dajjal. Tapi Dajjal bukan kata Dajjal yang real Dajjal. Perangai dia buruk, bodoh macam Dajjal. Jadi Ibnu Sayyad ni banyak keluar berburu. Dan dia kata satu hari pergi ke laut, dia nampak Arash dikelilingi oleh ular. Itu satu hadis. Tapi oleh kerana hadis tu ada masalah dari segi makna dia. Lepas tu cerita tu pun daripada seorang Yahudi. Saya tak ambil hadis tu, saya ambil hadis. Ini hadis Sahih Muslim. Lepas tu Dr. Syamsuddin di Salpat, dia biasa merawat orang kena rasuk ni, kena jin dan sebagainya. Dia cerita pengalaman di masa belajar di Jordan. Dia belajar, kita kata perubatan Islam, rasukan jin sihir ni daripada seorang Tok Syekh. Tok Syekh itu tarikat Qadiriyah. Tok Syekh tu kata pengalaman dia duduk di Abu Dhabi, Dubai, Emirates. Dia kata negara-negara yang dikelilingi oleh lautan, gangguan biasanya kuat sikit. Kali pasal hadis ni Allah. Okey. Kasih lagi tak ada. Okey. Bentuk serangan syaitan. Berapa? Setan kacau kita macam-macam. Kita tak fikir. Okey, daripada segenap penjuru. Tengok saya kata tadi, semua sumpah iblis datang dalam takkid. Tengok. Fabima qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Oleh kerana kamu Allah hukum aku sesat, aku akan duduk menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. Thumma kunna la'atiyannahum, aku akan benar-benar mendatangi mereka min baini aydihim, ke depan, min khalfihim, belakang, ke kanan dan juga kiri. Jadi ayat ni kalau kita faham begini, nak cerita serangan bersegenap penjuru. Tapi ada contoh Datuk Harun ni, bila dia ulas ayat ni, dia ambil secara fizikal. Dia kata sebab tu gangguan jin berdepan lagi kuat berbanding belakang. Cuma dalam tafsir ulama bincang, macam contoh Ar-Razi tak saya, dia kata kenapa tak ada atas dan bawah. Masa atas tu kata itulah talian doa kita, dia tak ada kacau. Kenapa Allah dah riza? Kenapa tak datang daripada bawah? Datang daripada bawah itu dah bertentangan dengan sikap angkuh dia, sombong dia. Jadi datang depan, belakang, segenap penjuru. Okey, banyak tentera dia. Jadi utusan Malaysia semalam tu, orang yang keluarkan gambar Azmi itu antara contoh orang yang dah dirasuk setan. Itu antara contoh. Ini cerita dalam surah Al-Isra. Allah macam bagi lesen besar ni. Qalat pergilah, sila. Faman tabi'aka minhum, siapa ikut mereka bla 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 akan dapat balasan begini. Tengok ayat 60. Wastafziz ni besar. Man istata'ta minhum, siapa saja yang kamu mahu, bisautik, dengan suara kamu. Ada kata suara muzik.
contoh Imam Qurtubi dia kata suara ni antara salah satunya suara Naim Lizu. Dapat ke apa kata Ultra Salafi ni pakai nas ni sedap ni. Dr. Mazri tak setuju. Mazri antara orang yang agak open berkaitan muzik. Okey. Wa ajlib alaihim bi khairik.